Fokus dekat depan. Okey, kita ulang secara ringkas tuan-tuan ya. Baik. Saya dah bagi tahu pada tuan-tuan pada minggu lepas lagi tuan-tuan ya. Bermula minggu lepas kita dah buat penambahan ya. Ulang balik tajuk jumlah tuan-tuan. Ya, kita akan ulang balik tajuk jumlah sebab saya nak bahaskan jumlah yang pertama dengan terperinci hari ini ya. Baik, sekarang ingat balik jumlah dalam bahasa Arab tuan-tuan ada dua. Ya, ingat balik. Asalnya ada dua saja ya. Baik. Yang pertama adalah jumlah ismiah apabila dimulai dengan kalimah isim. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah tuan-tuan ya, apabila dimulai dengan kalimah fi'il. Boleh? Okey, tengok dulu. Ulang sekejap supaya tuan-tuan ingat balik ya. Baik. Sekarang jumlah ismiah. Kalau ayat itu dimulai dengan kalimah isim, saya selalu pesan namanya ismiah. Cara nak fahamnya, tuan-tuan wajib cari dua maklumat penting. Yang pertama ialah subjek. Yang kedua ialah predikat. Ingat balik tuan-tuan ya. Jadi cara nak faham, wajib cari subjek, wajib cari predikat. Jangan cari dulu masalah baris. Jangan tengok dulu baris. Boleh tuan-tuan? Kalau betul-betul tuan-tuan serius nak faham ayat tersebut, ingat kalau jumlah itu jumlah ismiah, wajib cari subjek, wajib cari predikat. Apa dia subjek? Perkara yang nak dibincangkan. Baca dalam ayat tersebut Allah nak bincang pasal apa? Boleh? Baik, kemudian dah jumpa subjek, dah jumpa Ali tuan-tuan. Ali tuan-tuan ya. Maka ada apa dengan Ali tuan-tuan? Itulah predikat. Jadi Ali itu kita akan tahu Ali itu macam mana. Ali gemuk, maka gemuk itu predikat tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Maka tuan-tuan dah jelas apabila dah jumpa mana subjek, mana predikat, maka barulah kita bincang masalah subjek dan predikat, masalah barisnya apa tuan-tuan. Boleh? Jadi masalah baris kita dah buat penambahan pada 2 minggu yang lepas. Subjek dan predikat ini ada tiga pasangan baris tuan-tuan ya. Jadi dia bergantung kepada apa? Bergantung kepada apa yang ada dekat depan dia. Inna ke, kana ke, ataupun tak ada dua-dua. Ya, saya dah bagi kan. Kalau ada inna, ingat, maka waktu itu namanya isim inna dan juga khobar inna. Ini adalah ulangan saja. Saya tak nak tekan sangat yang ni ya. Yang kedua, kalau ada kana, maka waktu itu namanya isim kana dan juga khobar kana. Boleh? Yang terakhir, ketika mana tak ada inna, tak ada kana, apa yang tuan-tuan mesti faham? Maka waktu itu namanya mubtada dan juga khobar. Boleh tak? Jadi saya dah pesan pada tuan-tuan, isim inna ke, isim kana ke, mubtada ke tuan-tuan, semua ini apa? Subjek tuan-tuan. Boleh? Khobar inna ke, khobar kana ke, khobar saja ni apa? Predikat lah tuan-tuan. Ini istilah dalam bahasa Arab saja. Ketika mana sebelumnya ada perkataan inna atau kana ataupun tak ada dua-dua. Boleh tuan? Cuma dari segi baris tuan. Ini yang paling penting sebenarnya ya. Sebab tuan-tuan dah jumpa subjek predikat ni kan? Ya. Sekarang barisnya macam mana? Jadi kalau ada inna, maka waktu itu barisnya ialah au. Muhammada gemukku. Inna Muhammada gemukku. Kenapa baca macam tu? Ada inna. Nampak tak? Baik. Kalau ada kana, tuan-tuan kena pakai apa? Kena pakai u'ah. Kana Muhammadu gemukko. Kana Muhammadu gemukko. Siapa yang buat baris macam tu? Kana. Boleh tak? Kalau tukar inna balik, Inna Muhammada gemukku. Boleh tak? Baik, sekarang kalau tak ada dua-dua sebelumnya, inna tak ada, kana tak ada, maka ingat waktu itu ialah tuan-tuan. Muhammadu gemukku. Muhammadu gemukku. Tak ada inna, tak ada kana. Boleh? Ini adalah jumlah apa tuan-tuan? Jumlah ismiah. Boleh? Baik, sekarang fokus pada fi'liyah pula tuan. Ini ulangan dulu. Nanti saya akan tanya, ingat ke tak ingat kan? Okey, sekarang jumlah fi'liyah. Fokus kita hari ini ialah masalah jumlah fi'liyah. Boleh? Okey, sekarang fokus. Tuan-tuan dah belajar apabila kalimah itu, ayat itu, jumlah itu dimulai dengan kalimah fi'il, maka namanya jumlah fi'liyah. Boleh? Okey, sekarang saya dah bagi tahu pada tuan-tuan. Apabila jumpa jumlah fi'liyah, tuan-tuan nak tahu betul-betul, nak faham betul-betul ayat tersebut, cari 3 maklumat. Yang pertama fi'il. Cari fi'il apa yang nak dibahaskan. Boleh? Kemudian,
Carilah fa'il. Fa'il ni pelaku kepada perbuatan tersebut. Wajib tahu siapa yang membakar, siapa yang pukul, siapa yang makan, siapa yang tidur. Mesti tahu tuan-tuan. Boleh? Yang ketiga ialah maf'ul. Ada tak yang kena? Maf'ul ni maksudnya yang kena tuan-tuan. Yang kena. Ada ke tak ada? Boleh? Okey, sekarang fi'il, fa'il dan juga maf'ul. Boleh tuan-tuan? Baik, dari segi baris pula, fa'il baris depan, maf'ul berbaris atas. Yang tu saya dah bagi selalu tuan-tuan ya. Okey, sekarang tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat? Tulis dulu. Saya kena terangkan dulu sebelum masuk perbahasan. Nanti takut tuan-tuan keliru, takut tuan-tuan ada sedikit masalah ya. Okey, sekarang ini ulangan awal ya. Benda yang sama, cuma nak tegaskan, nak buat penegasan supaya ingat betul-betul inilah kunci untuk dalam bahasa Arab tuan ya. Pergilah dekat mana-mana, jangan hilang tajuk jumlah ya. Pergilah, masuklah seminar bahasa Arab yang mana pun orang, bengkel bahasa Arab yang mana pun, masuklah exam pun orang, tajuk yang tuan-tuan jangan sekali-kali tinggal jumlah. Boleh? Jumlah ini yang akan menentukan tuan-tuan faham macam mana. Jumlah inilah yang akan menentukan apa baris yang tuan-tuan akan letak pada kalimah-kalimah tuan-tuan. Tajuk jumlah. Jumlah segala-galanya. Bahasa Arab tak ada jumlah, maka ayat itu tak akan faham. Boleh tuan-tuan? Okey. Alhamdulillah semua ingat. Sekarang. Okey, sekarang fokus. Fokus tuan. Hari ini saya nak fokus masalah maf'ul. Masalah apa tuan-tuan? Masalah maf'ul. Baik, boleh ya? Okey, sekarang fokus. Supaya tuan-tuan tidak menjadi masalah untuk faham Al-Quran untuk akan datang, ya. Yang ni pun hanya akan dapat kepada orang yang belajar bahasa Arab lama. Dia tak dapat 1 bulan, 2 bulan saja tak dapat tuan-tuan. Ya, benda ni dia tak akan faham terus tuan ya. Dia akan dapat selepas mana tuan-tuan dah belajar 3 bulan ke atas kebiasaannya ya. Jadi apabila tuan-tuan dah lama dengan Al-Quran ataupun dengan bahasa Arab, maka sepatutnya benda ni automatik tuan-tuan boleh nampak perlahan-perlahan ya, sebelum kita nak guna ya. Okey, sekarang tengok apa yang saya nak tunjuk untuk hari ini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dah faham tadi jumlah, apa jumlah yang dimulai dengan kalimah fi'il namanya jumlah fi'liyah. Betul? Ya, fokus tuan-tuan. Dan tuan-tuan dah faham tadi jumlah fi'liyah, kita nak faham cari 3 maklumat, fi'il, fa'il dan juga maf'ul. Betul tuan-tuan? Yang ni tuan-tuan dah belajar dengan saya tadi, ya. Sekarang saya nak tuan-tuan fokus pada masalah maf'ul. Nampak tak merah saya tuan-tuan? Nampak ya? Okey. Maf'ul tuan-tuan. Okey, fokus betul-betul dekat depan tuan-tuan. Fokus betul-betul ya. Okey, sekarang maf'ul ni maksudnya apa dulu tuan-tuan? Maf'ul ini ialah yang kena tuan-tuan. Yang kena perbuatan. Jadi kita akan cari tuan-tuan ya. Kebiasaannya dalam ayat kita akan cari 3 maklumat penting ini. Yang ketiga kita akan cari ada ke tidak yang kena dalam ayat tersebut tuan. Sebab ayat inilah adalah pelengkap kepada ayat kita. Contoh, Muhammad makan. Sempurna tak ayat tersebut? Ayat tu tak sempurna. Kita akan tertanya-tanya, Muhammad makan apa? Betul tak? Muhammad makan pisang ke, makan roti ke, makan ikan goreng ke, ayam goreng ke, macam mana? Nampak tu tak? Sama lah kita kata Muhammad naik. Naik apa? Kita akan tanya-tanya. Betul tuan? Maka kita cari apa tuan? Kita akan cari maf'ul dalam Al-Quran. Betul tuan? Jadi Allah mengazabkan. Mengazabkan siapa? Nampak tuan? Allah memberikan kurniaan. Allah beri apa tuan? Kita akan tanya-tanya. Dah ada pelakunya, kita akan tanya-tanya siapa ada ke tidak maf'ul kita. Betul tuan? Okey, sekarang tengok dekat depan. Hari ni saya nak bagi tuan-tuan ya. Tuan-tuan tak akan jumpa dalam kelas lain. Percayalah ya. Sebab memang pengalaman saya, kita dapat ini melalui pengalaman kita baca tuan-tuan. Kita baca Al-Quran, kita banyak kaji tuan-tuan ya. Maka kita buat kesimpulan hari ini, saya buat penghujung tuan-tuan. Sebab kita bendanya dah ada tuan-tuan. Cuma perlu kepada penjelasan ya. Okey, sekarang tengok tuan-tuan. Apa saya nak bagi tahu ialah maf'ul dalam bahasa Arab ini, dalam Al-Quran terutamanya ada 3 bentuk tuan-tuan. Ada berapa tuan-tuan? Ada 3 bentuk. Yang pertama, okey, tengok dulu yang pertama. Yang pertama tuan-tuan dah belajar dengan saya dah bagi
Cara kita nak kenal maf'ul itu apabila ada isim yang berbaris atas selepasnya. Betul tak? Okey, saya letak tepi sikit tuan-tuan ya. Fokus pada maf'ul tuan ya. Okey. Bentuk yang pertama maf'ul ialah isim yang berbaris atas. Isim yang berbaris apa tuan-tuan? Isim yang berbaris atas. Tuan-tuan dah belajar dengan saya, syarat untuk menjadi maf'ul mestilah kalimah isim. Isim tersebut mesti berbaris atas. Betul tuan? Dan tuan-tuan memang selalu buat dengan saya apabila jumpa jumlah fi'liyah. Kalau saya tanya tuan-tuan, ada ke tidak maf'ul kita pada hari ini, tuan-tuan akan cepat-cepat cari isim yang berbaris atas. Betul tuan? Kalau ada, maka tuan-tuan kata itulah maf'ul kita. Betul ke tidak tuan-tuan? Jawapannya betul. Itulah kebiasaan kita. Itulah asas yang saya ajar pada tuan-tuan. Betul? Jadi bentuk yang pertama ialah isim yang berbaris atas. Seperti contoh, tengok dekat depan. Contohnya saya ambil ayat yang mudah tuan-tuan. Daraba Muhammadun Aliyya. Nampak ke tak nampak tu? Okey, saya buat warna hitam lah tuan-tuan ya. Daraba, ini contoh tuan-tuan. Muhammadun Aliyya. Ya. Daraba Muhammadun Aliyan tuan-tuan. Baik, sekarang soalan saya tuan-tuan. Dengar betul. Daraba Muhammadun Aliyan. Ada berapa patah perkataan dekat depan? Tengok dulu. Ada berapa? Ada 3 patah perkataan. Yang pertama ialah kalimah daraba. Daraba maksudnya apa? Daraba maksudnya pukul tuan. Pukul tu isim ke fa'il? Tuan-tuan dah belajar dengan saya. Dia adalah kalimah fa'il. Fa'il apa? Madi ke mudhari' ke amar? Jawapannya fa'il madi ustaz. Sebab hujungnya berbaris atas. Daraba. Betul kan? Hujungnya berbaris atas. Maka dia adalah fa'il madi. Maka mesti ada terjemahan telah pukul. Betul kan? Baik, soalan saya tuan. Kalimah yang kedua apa? Muhammad lah. Yang ketiga Ali tuan-tuan. Daraba Muhammadun Aliyan. Telah pukul Muhammad Ali. Sekarang siapa yang pukul dalam ayat kita tuan-tuan? Ini jumlah apa? Ini adalah jumlah fi'liyah. Sebab dimulai dengan daraba. Betul tak? Siapa, mana fi'il kita yang nak dibincang? Daraba. Siapa yang pukul? Muhammad yang pukul dalam ayat kita. Mana bukti Muhammad yang pukul? Sebab hujungnya berbaris atas ustaz. Muhammad tuan-tuan. Muhammad tu berbaris depan kan? Baik, sekarang soalan saya. Ada tak maf'ul? Ada tak yang kena pukul dalam ayat kita? Jawapannya ada. Mana yang kena pukul tuan? Jawapannya Ali. Mana bukti Ali itu boleh menjadi maf'ul? Sebab Ali tu isim, ya. Kemudian dia berbaris atas ustaz. Aliyan. Maka wajib kita faham waktu ini tuan-tuan. Ali itu adalah mangsa yang kena dipukul dalam ayat kita. Tulis di ruangan komen dahulu. Jelas ke tak jelas? Saya nak masuk yang kedua tuan-tuan. Hari ini saya nak tunjuk tuan-tuan. Dalam Al-Quran ada 3 bentuk maf'ul. 1 bentuk yang kita dah belajar. 2 bentuk nanti saya akan baru nak tambah tuan-tuan. Ya. Jadi saya kena bagi tuan-tuan. Supaya tuan-tuan boleh faham ayat Al-Quran itu dengan betul-betul cantik tuan-tuan. Ya. Bukan sekadar tuan-tuan boleh faham macam tu je. Kita nak bagi faham betul-betul ni ya. Okey, jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Ni mudah je ya. Okey, jelas. Jadi tuan-tuan boleh nampak dekat situ siapa yang pukul Muhammad ustaz. Ya, sebab dia adalah berbaris depan. Sebab fa'il dalam bahasa Arab berbaris depan. Boleh? Ada tak yang kena pukul? Ada ustaz. Mana? Jawapannya Aliyan. Kenapa Aliyan boleh jadi maf'ul? Sebab dia adalah isim yang berbaris atas. Boleh? Okey, alhamdulillah. Sekarang fokus yang kedua. Yang kedua tuan-tuan. Yang kedua. Yang kedua ialah pasangan jar dan majrur selepas fi'il. Ya. Yang kedua apa tuan-tuan? Pasangan jar dan majrur selepas fi'il tuan-tuan. Pernah tak jumpa kalimah jar tuan? Saya dah ajar kan? Tuan-tuan boleh tengok diagram balik. Kita pernah bagi istilah jar majrur. Tuan-tuan tengok balik dalam kolom haraf tuan. Saya akan tunjuk dulu ya. Jadi ini adalah 8 kalimah yang ada dalam diagram tuan-tuan. Semuanya dipanggil haraf jar ya.
Dan saya dah bagi tahu kepada tuan-tuan, ke-8 kalimah ini dinamakan sebagai haraf jar. Fungsinya membaris bawahkan isim selepasnya. Betul tuan-tuan? Fil masjidi an Muhammadi. Boleh? Okey, sekarang dengar apa yang saya nak bagi tahu ni. Kalimah haraf jar. Kalimah haraf jar. Kak Ruzana kata video sangkut. Kalau video sangkut, keluar, masuk balik. Keluar, masuk balik. Apa saja masalah, keluar, masuk balik. Mungkin ada masalah internet. Kena refresh balik ya. Okey, saya ulang sekali lagi. Kita dah bagi pada tuan-tuan kalimah haraf jar tuan ya. Dan tuan-tuan dah belajar semua kalimah yang berada selepas haraf jar wajib dibaca baris bawah. Boleh tuan-tuan? Baik, sekarang pesanan saya. Dengar betul. Haraf jar dan juga kalimah yang berada selepasnya yang berbaris bawah itu tuan-tuan, kita namakannya sebagai jar dan majrur. Saya ulang sekali lagi. Kita panggil dia apa? Pasangan jar dan majrur. Ustaz, tulis. Okey, saya tulis. Tengok dekat depan. Ya. Contoh, fil masjidi. Saya dah bagi sebelum ni ya. Cuma nak suruh nampak tuan-tuan ya. Fil masjidi. Ada berapa patah perkataan? 2. Yang pertama fi, yang kedua masjid. Mana fi? Fi tuan-tuan. Ini kalimah apa? Ini kalimah haraf jar. Boleh? Fi tu haraf jar. Baik. Apa fungsi haraf jar? Membaris bawahkan isim selepasnya. Fil masjidi. Masjidi baris bawah siapa punya kerja? Fi. Baik, sekarang apa yang saya nak buat tuan-tuan faham? Fi haraf jar, al-masjidi itu kita panggil dia majrur. Maka fil masjidi itu kita panggil dia pasangan jar dan majrur. Boleh tuan? Itu poin saya. Nak suruh faham jar majrur dulu. Boleh? Okey, sekarang apa yang saya nak tuan-tuan faham sekarang? Tengok betul-betul. Pasangan jar majrur yang berada selepas fi'il. Saya ulang sekali lagi. Pasangan jar dan majrur selepas fi'il tuan-tuan. Sebenarnya pasangan jar majrur itulah adalah maf'ul kita tuan-tuan. Walaupun dia tidak berbaris bawah dalam ayat kita. Boleh? Sebagai contoh. Tengok tuan-tuan. Tengok ya. Okey, contoh. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Okey, tengok betul-betul. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Ada berapa patah perkataan dekat situ? Ada 4. Yang pertama zahaba, yang kedua Muhammadun, yang ketiga ila, yang keempat al-masjidi. Boleh? Apa maksud zahaba? Zahaba maksudnya pergi. Tengok betul-betul ya. Zahaba pergi. Pergi tu isim ke fi'il? Fi'il. Fi'il madi ke mudhari'? Madi juga sebab hujungnya berbaris atas. Maka sekarang dia adalah perbuatan yang telah pergi. Boleh? Okey. Jadi kalau ayat kita dimulai dengan kalimah zahaba, maka dia jumlah ismiyah ke fi'liyah? Dia adalah jumlah fi'liyah. Jadi nak faham, saya dah bagi tahu. Cari fi'il, fa'il, maf'ul. Baik, saya nak tanya. Kita nak bincang pasal apa? Pasal pergi ni tuan-tuan. Boleh? Sekarang saya nak tanya, siapa yang pergi dalam cerita kita ni tuan-tuan? Jawapannya sama, iaitu Muhammad. Mana bukti Muhammad tu yang pergi? Sebab dia hujungnya berbaris depan. Sebab dalam bahasa Arab, fa'il mesti berbaris depan. Sekarang tuan-tuan faham dalam cerita kita siapa yang pergi? Muhammad. Baik, sekarang saya nak tanya. Ada tak yang kena pergi tu? Ada ke tidak maf'ul? Ada ke tidak yang kena perbuatan pergi tu? Ada ke tak ada dalam ayat kita tuan? Ya. Kalau tuan-tuan pakai kaedah kita yang pertama pada hari ini tuan-tuan, ya, untuk ayat yang kedua ini, maka kita akan jawab automatik hari ini tak ada maf'ul ustaz. Sebab apa tak ada maf'ul? Sebab tak ada isim yang berbaris atas. Maka seolah-olah ayat kita sampai zahaba Muhammad saja. Maka kita tak faham ada tak yang kena pergi. Nampak tuan-tuan? Jadi dalam ayat kita sebenarnya ada maf'ul tuan. Mana maf'ul kita? Muhammad kena pergi dekat mana ni tuan? Muhammad pergi ke dekat masjid tuan. Kena pergi ke masjid tuan. Ya. Jadi ilal masjid inilah tuan. Ya.
Ilal masjid, inilah yang dipanggil maf'ul. Maka kita kena faham tuan-tuan, kalimah pasangan jar majrur selepas kalimah fi'il, dia itu sebenarnya adalah maf'ul. Habis tu ustaz, kenapa tak berbaris atas? Jawapannya sebab ada haraf jar. Nak baca baris atas macam mana? Cuma nak suruh faham, dari segi makna dia adalah maf'ul. Sebab kalau tuan-tuan tak kata dia maf'ul, confirm akan datang tuan-tuan akan ada masalah. Tulis di ruangan komen, faham ke ulang? Ya, faham ke ulang? Tulis di ruangan komen. Jadi poin yang kedua, bentuk maf'ul kita ialah sebenarnya jar majrur selepas fi'il. Boleh tuan? Jadi kalau pasangan jar majrur ini yang menjadi maf'ul kita nanti tuan, maka confirm dia tidak berbaris atas. Boleh? Cuma tuan-tuan wajib faham, dialah yang kena perbuatan tersebut. Boleh? Jelas tuan? Ya, sebagai contoh ya. Amantu billah. Ya, orang Arab dia tak kata amantu Allah tuan. Dia akan kata amantu billah. Amantu billah. Aku telah beriman. Ya. Beriman. Bi dengan Allah. Aku telah beriman dengan Allah. Baik, kalau saya tanya tuan-tuan, ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah juga. Sebab kalimah amantu, dia adalah fi'il madi. Sebab hujungnya ada tu. Betul tuan? Maka tu dalamnya ada ana. Jadi siapa yang telah beriman, aku telah beriman. Betul tuan? Baik, saya nak tanya tuan. Aku telah beriman. Amantu billahi. Amantu billahi. Aku telah beriman dengan Allah. Sekarang saya nak tanya, siapa yang beriman? Aku. Ada tak yang kena beriman dalam ayat kita amantu billah? Kalau ikut kaedah asal, syarat untuk menjadi maf'ul mestilah isim yang berbaris atas. Amantu billahi. Ada tak isim yang berbaris atas? Tak ada. Bermakna seolah-olah dalam ayat kita tak ada maf'ul, tak ada yang kena beriman. Betul tak? Jadi menggunakan kaedah yang kedua ini, bentuk yang kedua ini, sebenarnya kita faham ada jar majrur selepas fi'il. Jadi dia sebenarnya adalah maf'ul. Maka dari segi makna, saya tanya balik, siapa yang beriman? Aku telah beriman. Aku beriman kepada siapa? Aku beriman. Ada tak yang kena beriman? Ada. Aku kena beriman dengan Allah. Jadi billahi ini juga adalah pasangan jar dan majrur selepas fi'il. Jadi poin saya pada hari ini, mana-mana jar majrur selepas fi'il, jar majrur selepas fi'il tuan, dia adalah maf'ul. Boleh? Dari segi makna. Boleh tuan? Dia adalah maf'ul. Sebab kalau tuan-tuan pakai hanya kaedah yang pertama, nanti takut-takut akan tergantung makna ayat kita. Boleh tuan-tuan? Baik, alhamdulillah semua kata faham. Yang ketiga, yang terakhir tuan. Sebab tiga-tiga ni ada dalam ayat kita hari ni ya. Okey, sekarang yang ketiga. Yang ketiga tuan. Yang ketiga. Tengok tuan-tuan. Dalam kelas kita tuan-tuan akan dapat insya-Allah ya. Yang ketiga tuan-tuan, ada satu kaedah mudah lagi tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Apabila tuan-tuan jumpa kalimah dhamer. Dhamer. Kenal tak dhamer tuan-tuan? Dia, mereka, engkau, huwa, hiya, huma tu kan? Kalimah dhamer tu tuan-tuan, dia melekat dengan fi'il. Ya. Dhamer melekat dengan fi'il. Okey? Apabila tuan-tuan jumpa mana-mana kalimah fi'il, selepasnya ada dhamer. Ya. Ada dhamer yang melekat dengan dia tuan-tuan, maka wajib tuan-tuan kena faham dia adalah maf'ul. Boleh? Saya ulang sekali lagi. Yang ketiga saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, bentuk yang ketiga maf'ul yang biasa ada dalam Al-Quran, apabila dhamer itu melekat secara langsung dengan fi'il. Selepas fi'il terus ada dhamer tuan-tuan. Dhamer itu melekat betul-betul dengan fi'il. Automatik wajib tuan-tuan faham, dhamer yang melekat itu maf'ul. Boleh tuan? Contoh, tengok dekat depan. Saya akan bagi contoh. Jangan risau. Contoh tuan. Darabahu. Darabahu
Darabahu aliyun. Okey, habis yang ni baru kita rehat ya. Darabahu aliyun. Perhati betul-betul. Darabahu aliyun. Ada berapa patah perkataan? 3, tuan-tuan. Yang pertama daraba, sama dekat depan. Daraba maksudnya telah pukul. Telah pukul. Kalimah yang kedua ialah hu, tuan. Ada nya dekat depan ni. Ada nya selepasnya, tuan. Nya tu domain kan? Kalimah yang ketiga ali, tuan. Darabahu aliyun, tuan. Darabahu aliyun. Baik, kalau saya tanya, tuan. Darabahu aliyun ni, tuan. Ya, ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah, Ustaz. Sebab dimulai dengan kalimah darabah. Betul? Baik. Kalau dia jumlah fi'liyah, saya nak tahu siapa yang pukul dalam ayat kita, Ustaz. Siapa yang pukul, tuan? Darabahu aliyun. Ali, Ustaz. Macam mana tahu Ali? Sebab Ali baris depan. Aliyun. Ya, sekarang yang kita nak cerita sekarang, Ali yang pukul. Baik, sekarang seperti mana saya kata tadi. Fa'il dah ada, nak cari apa? Maf'ul pula. Ada tak yang kena pukul dalam ayat kita, Ustaz? Jawapannya ada, Ustaz. Mana? Hu tu. Hu yang melekat ini, tuan-tuan, automatik dia menjadi maf'ul. Habis tu, Ustaz, kenapa dia duduk sebelum maf'ul? Nak buat macam mana, tuan-tuan? Orang Arab dia buat macam tu. Nampak, tuan-tuan? Ya? Jadi dalam ayat kita sekarang saya nak tanya, darabahu aliyun. Siapa yang pukul? Ali. Sebab dia baris depan. Sebab fa'il mesti berbaris depan. Ada tak yang kena pukul? Ada, Ustaz. Jawapannya hu. Nya tu kena pukul. Siapanya? Kita carilah, tuan-tuan. Ya? Cuma nak bagi tahu macam mana boleh tahu hu itu maf'ul. Sebab dia adalah dhamir yang melekat dengan kalimah fi'il. Boleh, tuan? Maka kita faham ayat ini. Darabahu aliyun. Ali yang pukulnya, tuan-tuan. Siapanya ini? Kita kena carilah. Hu ini dia adalah dhamir lelaki. Boleh jadi refer kepada Ali, refer kepada Ahmad, refer kepada Yusuf. Tengok pada cerita kita. Boleh, tuan? Cuma itulah yang saya nak tunjuk pada tuan-tuan sekarang. Maf'ul dalam Al-Quran ada 3 keadaan. Yang pertama, isim yang berbaris atas. Itu wajib tuan-tuan faham. Yang kedua, jar majrur selepas fi'il. Jar majrur selepas fi'il. Yang ketiga ialah dhamir yang melekat direct dengan kalimah fi'il. Jelas ke tak jelas? Siapa yang jelas semua, jawab alhamdulillah. Tulis ruangan komen. Ya. Jadi kita nak tunjuk dekat tuan-tuan, ya. Kita ada 2 bentuk, ya, 2 bentuk yang lain, ya. Untuk tuan-tuan wajib faham dari segi makna, itulah maf'ul. Walaupun barisnya tidak sama dengan maf'ul yang sebenar. Sebab syarat yang sebenar ialah isim yang berbaris atas. Nampak, tuan? Kenapa masjidi boleh jadi maf'ul tapi tak berbaris atas? Jawapannya sebab ada haraf jar, ilah tu. Kalau tak ada ilah, confirm kita akan baca al-masjidah. Nampak, tuan? Yang kedua, hu, tuan-tuan. Dia adalah maf'ul tadi. Kenapa tak baris atas juga? Jawapannya sebab dia mabni. Nampak, tuan? Kalau tak mabni, bacaan kita sepatutnya darabaha aliyun. Nampak, tuan-tuan? Jadi kita nak tunjuk betul-betul ini, tuan-tuan, supaya tuan-tuan baca Al-Quran nanti, selepas tuan-tuan jumpa dah potong ayat, nampak jumlah fi'liyah, ya, cari apa? Cari fa'il. Fa'il ni biasanya tak ada masalah dekat tuan-tuan. Masalah utama kita maf'ul. Sebab apa maf'ul ini menjadi masalah? Sebab kita kena faham 3 perkara ni. Ya. Walaupun tak ada, tak nampak isim yang berbaris atas, pastikan ada tak jar majrur ataupun dhamir. Biasanya akan ada salah satu, insya-Allah, ya. Kalau tak ada 3-3, baru abaikan. Nampak, tuan? Kalau tak ada 3-3, baru abaikan. Okey. Faham? Nanti tiba latihan berterabur. Tak apa, Kak Rozita, jangan bimbang. Saya selalu bagi tahu. Hari ni wajib faham dulu sebab ini kali pertama kita belajar. Boleh? Okey, sekarang kita rehat dahulu 3 minit. Kemudian kita masuk pada perbahasan ayat kita. Saya nak tunjuk betul-betul nanti apa yang kita bincang ni ada dalam ayat kita. Boleh? Okey, kita rehat sekejap, tuan. Banyak sangat kena fikir macam-macam. Tak apa. Sebab akad kali pertama, ya. Maaf, Ustaz, mohon ulang kaedah yang ketiga. Jazakallah. Baik, saya ulang. Sekarang kita waktu rehat
Siapa yang nak rehat, boleh rehat dahulu. Siapa yang dah faham, boleh pergi rehat, minum air sekejap, ya, nak rehat-rehatkan badan dan sebagainya, ya. Kita rehat 3 minit, ya. 10.42 saya mula kelas kita, ya. Okey, untuk Kak Ruzana Abdullah. Yang ketiga ialah domain yang melekat dengan fa'il. Jumpa je mana-mana ayat yang ada domain di hujungnya. Contoh, darabaha. Ya, contoh, darabaha. Darabaha. Ada berapa patah perkataan darabaha ni? Nampak macam kecil sangat. Kecil sangat Ustaz? Besar sikit. Okey, saya besarkan sikit tuan-tuan. Okey. Darabahum lah. Mudah cerita tuan. Dia something sikit tuan. Darabahum. Darabahum. Ada berapa patah perkataan tu? Ada 2 tuan-tuan, ya. Jangan kata 1, salah. Ada 2. Yang pertama darabah, yang kedua ialah hum, ya. Apa maksud darabah tadi? Telah pukul. Ya, telah pukul. Apa kalimah yang kedua? Hum. Apa terjemahan hum? Mereka, ya. Jadi telah pukul mereka. Baik, sekarang saya nak tanya. Darabahum jumlah apa? Jumlah fi'liyah Ustaz. Sebab dimulai dengan kalimah darabah. Nampak, ya? Sekarang, kalau betul kalimah darabah itu kalimah fi'il, maka saya nak tahu siapa fa'il dia, siapa yang pukul darabah ni. Jawapannya dia. Dia tu ambil dekat mana? Ambil dalam kalimah darabah. Sebab darabahum fa'ilnya saya tak sebut dekat sini. Siapa dia? Kita tengah carilah dalam ayat kita. Boleh jadi Muhammad, boleh jadi Ali, boleh jadi Osman. Dia something sikit dah. Darabah tu, ya. Okey, sekarang. Ada tak yang kena pukul? Dia pukul siapa ni? Dia pukul siapa? Ya. Jawapannya ada. Yang kena pukul tu ialah mereka. Mereka tu. Siapa mereka tak tahulah cerita kita tu lah. Cuma nak tunjuk dekat sini, hum itu maf'ul. Hum itu yang kena pukul. Baik. Macam mana kita tahu hum tu maf'ul? Hum tu hujungnya baris mati kan? Sepatutnya kalau maf'ul dia isim yang berbaris atas. Jawapannya dia adalah dhamir yang melekat. Dhamir yang melekat dengan fi'il. Mana fi'il kita? Darabah tadi. Hum dengan darabah tu melekat ke tak melekat? Melekat. Maka hum itu automatik dia maf'ul. Dia yang, mereka itu yang kena pukul. Itu. Harap-harap jelas Kak Ruzana, ya. Okey. Sikit lagi, InsyaAllah. Kemudian kita akan mula balik. Alhamdulillah, harap-harap tuan-tuan jelas, ya. Jadi hari ini fokus saya ialah masalah maf'ul, supaya tuan-tuan tidak tersalah faham lagi. Sebab nanti tuan-tuan akan jumpa selepas ni. Saya akan tunjuk dekat tuan-tuan, ya. Saya akan tunjuk dekat tuan-tuan supaya tuan-tuan tak keliru untuk masa yang akan datang. Sebab saya kena amanah dengan apa yang saya beri pada tuan-tuan, ya. Jadi bukan untuk memudahkan tuan-tuan semata-mata, ya. Kalau nak mudah tuan-tuan semata-mata, saya cukup saya kata isim yang berbaris atas tu maf'ul. Maka akan datang tuan-tuan akan salahkan saya, ya. Tak salah di dunia, tuan-tuan salah dekat saya dekat akhirat nanti, ya. Wal iyazabillah lah. Boleh? Okey.